Peruntukan terbesar untuk sektor pendidikan dalam Belanjawan 2025 jelas membuktikan komitmen kerajaan untuk mengukuhkan asas pendidikan negara dan menjayakan keadilan pendidikan. Dalam syarakan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad berkata, usaha untuk menjayakan keadilan pendidikan dilihat mula digerakkan sejak Belanjawan 2023 lagi. Dengan itu saya mempersilakan sendiri iaitu Pensyarakanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Dr. Anwar Ahmad untuk bersama saya untuk ulas mengenai Belanjawan 2025 yang tertumpu kepada sektor pendidikan. Doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekali lagi untuk kita bahaskan mengenai Belanjawan 2025, seperti kita tahu adalah peruntukan terbesar yang telah diterima adalah daripada sektor pendidikan. Seperti yang doktor sendiri kata, ini menunjukkan komitmen kerajaan dikukuhkan dan diteruskan lagi dalam Belanjawan kali ini. Namun apabila kita melihat dengan jumlah nilai yang agak tinggi ini, mencerminkan bahawa banyak perkara ataupun banyak usaha yang perlu dilakukan, seperti apa perkara lain yang perlu lagi ataupun cabaran yang perlu kita atasi segera dalam sektor pendidikan. Apa sebenarnya realiti sehingga kini, Doktor? Baik, terima kasih Nina. Yang pertama sekali kita sudah melihat secara berterusan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan kepada soal pendidikan. Dan dari segi jumlah bajetnya pun kita sudah dapat melihat peningkatan daripada 55 bilion kepada 58 bilion dan sekarang untuk tahun 2025 64.1 bilion. Ini adalah angka-angka yang pada kita mengesahkan bahawa komitmen yang kerajaan berikan untuk menjayakan pendidikan kita. Walaupun kalau kita lihat secara lebih perinci, 2/3 daripada bajet yang disediakan itu adalah untuk pembayaran emolument, allowance dan sebagainya. Dan untuk tujuan pembangunan itu sekitar 1/3 saja. Jadi kita masih melihat bahawa kekangan bajet ini kepada pembangunan pendidikan itu masih wujud dan kita tahu bahawa kerajaan mempunyai dana yang terhad untuk menjayakan pendidikan dalam skala yang lebih besar. Tetapi kalau kita ambil bajet 64.1 bilion ini sebagai satu asas untuk melihat perkembangan pendidikan negara kita, saya merasakan kita berada di angka ataupun di landasan yang betul. Kalau kita lihat dalam tempoh 3 tahun ini, kita sudah menerima komitmen daripada kerajaan untuk membina 79 buah sekolah baru. Ini satu angka yang pada saya baik kerana kita tahu bahawa pembinaan sekolah-sekolah baru ini sangat kritikal, terutamanya di kawasan-kawasan bandar baru ataupun kawasan-kawasan pembangunan baru, di mana sekolah-sekolah yang sedia ada itu sudah tidak boleh menampung lagi bilangan murid yang terlalu ramai. Begitu juga dengan keputusan kerajaan untuk memberikan peruntukan yang lebih besar kepada bantuan awal ataupun kepada bantuan kepada pelajar-pelajar yang miskin. Telah meningkat. Kalau kita lihat daripada 17 jenis bantuan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan, kita telah mendapat peruntukan sebanyak 5.3 bilion. Itu satu angka yang besar untuk memastikan bahawa anak-anak kita yang berada di kawasan pedalaman, kampung, di kalangan anak-anak miskin, mempunyai ruang dan peluang untuk akses kepada pendidikan dengan jaminan daripada bantuan kerajaan tersebut. Begitu juga satu perkara yang agak menarik dalam bajet kali ini adalah kita telah meningkatkan peruntukan untuk TVET. Kalau kita lihat, TVET sudah menjadi satu agenda besar kepada pendidikan. Daripada 6.5 bilion, sekarang kita telah meningkat kepada lebih daripada 7 bilion ringgit khas untuk TVET dibangunkan dan memastikan anak-anak kita bukan hanya dalam aliran perdana yang akademik tetapi juga masuk ke aliran TVET. Kerana kita tahu bahawa dalam menyediakan sumber manusia pada masa depan, TVET seperti mana yang berlaku di negara-negara maju sudah berkembang dengan begitu maju sekali. Jadi kita menggunakan track yang sama di mana kita mahu supaya TVET ini menjadi satu agenda besar dan kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan peruntukan yang begitu lumayan kepada TVET. Jadi saya rasa ini adalah agenda-agenda yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan di dalam sektor pendidikan. Kita tahu juga bahawa ada beberapa perkara yang masih belum selesai yang kita warisi daripada isu-isu pendidikan yang sekian lama. Misalnya sekolah daif. Kita lihat 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan sekolah daif dan juga memastikan penyelenggaraan sekolah-sekolah yang tidak begitu memuaskan itu diperuntukkan 2 bilion ringgit. Jadi kita tahu bahawa di saat kerajaan mahu memacu sistem pendidikan kepada yang lebih baik,
kita juga mempunyai beberapa isu yang masih mengekang kita, khususnya dari segi infrastruktur, kemudahan dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita lihat secara umumnya bajet yang disediakan oleh kerajaan untuk tahun 2025 adalah satu bajet yang berimbang lah dari segi pendidikan. Di saat kita mahu memacu pendidikan, TVET, pendigitalan dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita tetap juga mementingkan soal murid miskin, akses pendidikan yang lebih baik dan juga menyediakan kemudahan persekolahan, bangunan dan sebagainya. Seperti yang Dr. Anwar kongsikan bahawa peruntukan ataupun dana untuk sektor pendidikan dilihat berada pada landasan yang tepat, banyak memberi fokus kepada emolumen, pembangunan dan bina sekolah di kawasan-kawasan pembangunan baru, tapak perumahan baru. Namun kalau kita lihat juga, Doktor ada berkata mengenai penyelenggaraan iaitu sekolah daif, dan kita dapat lihat penyelenggaraan ataupun penambahbaikan sekolah daif ni dilaksanakan setiap tahun. Tetapi Doktor, realitinya kalau kita lihat kepada usaha penambahbaikan naik taraf ini, adakah setiap tahun kita harus melakukannya? Sampai bila untuk kita menyelenggara sahaja? Apa lagi perkara-perkara yang perlu kita teliti? Bagaimana untuk kita pastikan perkara ini bukan setiap tahun saja tapi ada tempoh penyelesaiannya? Okey, dalam masa 3 tahun kita semua sekolah akan dinaik taraf dengan baik secukupnya. Selepas 3 tahun kita lihat fokus kepada pembangunan yang lain. Mungkin Doktor boleh kongsikan pandangan ini, bagaimana untuk setiap belanjawan ini mengatasi setiap masalah-masalah daripada belanjawan-belanjawan terdahulu. Baik, kalau kita lihat ni dalam negara kita ni, kita ada lebih kurang 10,000 lebih buah sekolah. Dan sebahagian besar daripada sekolah-sekolah kita ini dibina sekitar 30-40 tahun yang lalu. Di tahun-tahun 70-an, kebanyakan sekolah dibina dengan bantuan daripada Bank Dunia dan sebagainya. Dan dengan usia itu, bermaksud kebanyakan daripada sekolah kita, khususnya sekolah-sekolah rendah, di kawasan pedalaman yang dahulunya dibuat daripada kayu dan sebagainya itu akan dimakan usia. Jadi isu sekolah daif ini akan berterusan. Tinggal lagi bagaimana kerajaan memberi komitmen untuk memastikan bahawa sekolah daif ini sentiasa akan diberikan peruntukan pada setiap tahun untuk memastikan secara berkala kita menyediakan sekolah-sekolah baru bagi menggantikan sekolah-sekolah lama dan juga sekolah-sekolah yang dibuat daripada kayu ini dapat diselesaikan dan bangunan daripada konkrit dapat diadakan. Jadi proses ini berterusan. Cumanya yang saya nampak sejak 3 tahun ini, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi penekanan yang lebih besar kepada soal menyelesaikan ataupun mengurangkan bilangan sekolah daif ini secara serius. Jadi kita lihat kalau 1 bilion ringgit diberikan secara fokus kepada menyelesaikan hampir 500 buah sekolah yang masih dalam keadaan yang sangat daif, di mana ini melibatkan keselamatan murid, keselesaan murid dan sebagainya. Jadi saya rasa ia mengambil masa yang panjang disebabkan oleh bilangan sekolah daif itu banyak, tetapi pada saya secara berkala ataupun secara beransur, saya nampak usaha ini akan dapat mengurangkan sedikit demi sedikit sekolah-sekolah daif, khususnya sekolah-sekolah yang berada di Sabah, Sarawak dan juga beberapa kawasan pedalaman di Kelantan, Johor dan sebagainya. Jadi saya rasa komitmen itu yang penting buat masa ini dengan bajet yang terhad, dengan peruntukan yang kita ada. Yang penting adalah kerajaan mampu dan bersedia untuk memastikan bahawa isu sekolah daif ini diuruskan secara beransur-ansur dan kita harap ada satu master plan. Bilakah sebenarnya sekolah daif ini dapat kita selesaikan secara objektif? Kita nak tahu juga sebenarnya adakah selamanya kita akan berhadapan dengan isu ini ataupun untuk tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang kita akan dapat menyelesaikan semua sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang uzur ini, terutamanya di kawasan pedalaman. Dan Dr. Anwar, sudah tentu kita perlu usaha daripada setiap pihak, daripada tenaga pengajar, pelajar, institusi pengajian itu sendiri, termasuk juga dengan kerjasama rentas sektor, kementerian. Mungkin boleh lihat daripada segi peranan pihak universiti seperti UKM sendiri dalam menyokong usaha kerajaan untuk kukuhkan lagi asas pendidikan negara, dan kita lihat juga bagaimanakah belanjawan 2025 ataupun bajet setiap tahun yang dibentangkan dan diperuntukkan kepada pelbagai sektor ini dapat membantu perkasakan lagi institusi pengajian tinggi sekolah dalam konteks ini, Doktor. Ya, saya fikir salah satu indikator ataupun petunjuk kepada universiti misalnya adalah sejauh mana mereka memberi sumbangan kepada masyarakat.
Sebab tu kalau kita lihat di dalam program yang baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita panggil sebagai anak kita, program ini anjuran KPM, kita akan lihat pelibatan pihak universiti untuk memastikan bahawa kawasan sekitar universiti itu yang mempunyai isu-isu berkaitan dengan keciciran murid dapat diselesaikan. Misalnya kawasan tengah itu universiti seperti UPSI dan sebagainya akan mengambil peranan di mana mahasiswa mereka akan masuk ke dalam masyarakat dan membantu anak-anak yang berhadapan dengan masalah 3M dan sebagainya. Yang penting pada saya Nina adalah bagaimana kita nak menyelaraskan semua agenda ini di bawah satu payung yang lebih menampakkan impaknya. Kita tahu bahawa kita ada lebih 20 universiti IPTA misalnya dan kita ada puluhan IPTS yang bergerak secara bersendirian dalam membantu berbagai agensi termasuk juga sekolah dan sebagainya, tetapi tidak ada penyelarasan ataupun tidak ada satu payung yang melihat keseluruhan ini dan menilai sejauh mana kesannya, berapa yang terlibat dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah perkara-perkara yang boleh diambil maklum oleh KPM bagaimana untuk mereka melihat kesan perlibatan daripada universiti kepada pembangunan pendidikan pelajar-pelajar, murid-murid kita di sekolah. Saya rasa banyak sekali kalau di UKM ini sendiri kita hampir setiap bulan kita mempunyai program-program yang melibatkan mahasiswa di universiti, pegawai di universiti, pergi ke sekolah dan dalam komuniti untuk memberikan berbagai pendidikan kepada anak-anak. Bukan hanya kaitan dengan akademik tetapi juga tentang alam sekitar, keusahawanan dan sebagainya. Tetapi kesemua perkara-perkara itu mestilah direkodkan, disepadukan dan kita juga ingin melihat apakah impak hasil daripada semua usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak universiti dan juga agensi kepada sistem pendidikan kita. Buat masa ini kita belum ada lagi data-data yang boleh mengesahkan sejauh mana kesan pelibatan universiti dan juga agensi kepada sistem pendidikan negara kita. Ada baiknya kalau kita mempunyai pelaporan berkaitan dengan impak ini. Dato' Anwar, berbakikan 2 minit mungkin saya nak tambah satu soalan. Banyak telah aspek yang telah kita sentuh komponen-komponen kritikal bercakap mengenai sektor pendidikan. Tetapi bagaimana untuk kita mempelajari daripada negara-negara lain, negara jiran, daripada segi peruntukan ataupun bajet kepada sektor pendidikan ini, bagaimana bajet di negara itu telah memberi menstruktur semula pendidikan mereka ke tahap yang lebih relevan, berkualiti dan bagaimanakah dana tersebut dapat mengurangkan jurang pendidikan di negara mereka dan apa yang boleh dipelajari dan diadaptasi oleh Malaysia untuk kita saksikan kepada penyelesaian yang lebih baik untuk sistem pendidikan. Satu perkara yang harus kita ambil perhatian adalah kalau kita lihat pada bajet, 2/3 bajet itu diberikan kepada emolument ataupun bayaran pengkajian. Maksudnya daripada 64.1 bilion itu yang akan disalurkan pada tahun 2025 nanti, 2/3 hampir 40 bilion adalah untuk pembayaran gaji dan emolumen guru dan sebagainya. Jadi bermaksud dari segi kekuatan bajet itu, dia adalah digunakan untuk menggajikan guru. Dan sebab itu di negara-negara maju, mereka juga menghadapi perkara yang sama di mana bajet mereka akan banyak pergi kepada pembayaran gaji. Sebab kebanyakan negara maju, mereka akan memberi fokus kepada guru, kemahiran guru, kekuatan guru, otonomi guru dan mereka meletakkan guru itu sebagai barisan hadapan kepada sistem pendidikan negara. Jadi kepercayaan itu diberi pada guru untuk melaksanakan pendidikan. Mereka memilih guru yang berkualiti, guru yang betul-betul mahir dengan pengajaran dan sebagainya. Sebab mereka tahu bahawa peruntukan yang telah dikeluarkan itu sebahagian besarnya mesti mendapat kembali pelaburan itu dalam bentuk kualiti pengajaran yang diberikan oleh guru. Sebab tu pada saya kalau kita ingin melihat perkara yang sama berlaku di negara kita, maka penekanan yang lebih tinggi harus diberikan kepada keupayaan guru, pemerkasaan guru, otonomi guru dan kita mahu guru-guru kita menjadi guru-guru yang terbaik. Kerana dengan menyediakan guru-guru yang terbaik, maka guru ini dapat menyampaikan pengajaran pendidikan yang lebih baik pada anak-anak kita. Sebab itulah sebahagian besar peruntukan kita itu telah pergi kepada guru. Jadi kita mesti ROI itu mesti datang daripada juga hasil daripada keupayaan guru-guru tersebut.